Hai, selamat datang. Hari ini kita nak bincang pasal satu konsep yang penting dalam sistem demokrasi iaitu pemisahan tiga kuasa atau separation of powers. So, jangan risau, kita santai-santai je dalam topik ni tapi korang kena fokus, okey? So, pemisahan kuasa ni penting sebab kita nak pastikan tak ada satu pihak sahaja yang kuasanya terlalu besar. Kerajaan Malaysia menggunakan prinsip pemisahan kuasa di bawah Perkara 127 Perlembagaan Persekutuan dan mempunyai tiga cabang, eksekutif, badan perundangan dan kehakiman. Kuasa yang pertama sekali adalah kuasa eksekutif. Kuasa eksekutif ni macam bos-bos dalam kerajaan. Perdana Menteri, Kabinet atau kementerian, jabatan kerajaan, menteri-menteri dan pegawai kerajaan. Diorang berkuasa untuk menjalankan undang-undang dan melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Tanggungjawab diorang adalah untuk mengendalikan negara ini dan menjaga kepentingan rakyat. Yang kedua, kuasa legislatif. Kuasa legislatif ni pula adalah kuasa buat undang-undang dalam sistem kerajaan. Tugas diorang ialah buat atau gubal semula undang-undang ikut keperluan rakyat macam kita. Siapa yang sebenarnya ada kuasa tu? Mereka adalah ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN. Cara buat undang-undang adalah melalui perbahasan di parlimen atau Dewan Undangan Negeri, buat undang-undang dengan kerjasama pakar dan mengambil kira pendapat rakyat dan pastikan undang-undang itu adil dan mencerminkan kehendak rakyat. Parlimen Malaysia adalah sistem perundangan kita yang menggunakan sistem legislatif, maksudnya terdiri daripada dua dewan utama iaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Rakyat dengan 222 ahli dan Dewan Negara dengan 70 ahli. Parlimen memainkan peranan penting dalam proses penggubalan undang-undang, meluluskan belanjawan negara dan membincangkan isu-isu yang penting berkaitan dengan rakyat. Proses penggubal undang-undang di Parlimen melibatkan beberapa peringkat. Pertama, rang undang-undang disediakan dan dibawa ke Dewan Rakyat untuk bacaan kali pertama di mana tajuk panjang undang-undang tersebut dibacakan. Kemudian, diadakan bacaan kali kedua di Dewan Rakyat. Pada peringkat ini, undang-undang tersebut akan dibahaskan oleh ahli parlimen dan undian majoriti mudah dibuat sama ada secara suara atau dengan berbelah bahagi. Bagi pindaan kepada perlembagaan, diperlukan undian majoriti 2/3. Undang-undang tersebut akan dirujuk kepada jawatan kuasa untuk peringkat penelitian lebih lanjut sebelum diadakan bacaan kali ketiga. Pada bacaan kali ketiga, hanya tajuk panjang undang-undang yang dibacakan untuk mendapatkan kelulusan Dewan Rakyat. Undang-undang tersebut kemudiannya akan dibawa ke Dewan Negara untuk proses yang serupa. Bacaan kali pertama, bacaan kali kedua, peringkat jawatan kuasa dan bacaan kali ketiga dijalankan. Setelah itu, perkenan yang di-Pertuan Agong diperlukan sebelum undang-undang tersebut dicetak dan menjadi akta atau undang-undang yang sah. Selain itu, Perlembagaan Malaysia juga memberikan beberapa hak istimewa kepada ahli-ahli parlimen seperti yang termaktub dalam Perkara 63. Hak-hak istimewa ini memberikan perlindungan khusus kepada ahli parlimen semasa menjalankan tugas mereka. Itulah sedikit penerangan mengenai sistem parlimen di Malaysia. Sistem ini memastikan bahawa pemerintahan negara berjalan secara demokratik dan melibatkan peranan aktif daripada ahli-ahli parlimen. Yang terakhir sekali, kuasa kehakiman. Kuasa ini penting untuk memastikan keadilan dilaksanakan. Sistem mahkamah kita adalah salah satu contoh aplikasi kuasa kehakiman ini. Jadi, kalau ada masalah atau konflik, mereka yang akan putuskan dan tetapkan apa yang betul dan adil. Kehakiman kena dipisahkan dari kuasa legislatif dan eksekutif untuk memastikan orang-orang yang berkuasa ni tak dapat mempergunakan sistem kehakiman untuk korupsi dan kepentingan peribadi. Sistem kehakiman Malaysia terdiri daripada beberapa peringkat mahkamah yang berfungsi untuk memastikan keadilan dijalankan dengan adil dan saksama. Mahkamah tertinggi dalam sistem peradilan adalah Mahkamah Persekutuan diikuti oleh Mahkamah Rayuan dan dua mahkamah tinggi iaitu Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Selain itu, terdapat juga mahkamah rendah dalam setiap bidang kuasa seperti Mahkamah Seksyen, Mahkamah Magistrat dan Mahkamah untuk Kanak-kanak. Secara amnya,
Mahkamah di Malaysia boleh dikategorikan kepada dua jenis, iaitu Mahkamah Awam dan Mahkamah Khas. Mahkamah Awam terdiri daripada Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Seksyen, Mahkamah Magistrat dan Mahkamah Penghulu. Mahkamah Awam ini berperanan untuk menyelesaikan pelbagai jenis kes sivil dan jenayah yang melibatkan rakyat Malaysia. Di samping itu, terdapat juga Mahkamah Khas yang mempunyai bidang kuasa yang tertentu. Mahkamah Khas ini termasuklah Mahkamah Khas Raja-Raja yang memutuskan kes-kes yang berkaitan dengan monarki dan institusi diraja. Mahkamah Syariah pula menangani kes-kes yang melibatkan undang-undang Islam dan adat Islam. Terdapat juga Mahkamah Kanak-Kanak yang menangani kes-kes yang melibatkan kanak-kanak dan Mahkamah Tentera yang menangani kes-kes yang berkaitan dengan anggota tentera. Selain itu, terdapat juga Mahkamah Buruh yang menangani kes-kes yang berkaitan dengan pekerjaan dan Mahkamah Perusahaan yang menangani kes-kes yang berkaitan dengan perniagaan dan korporat. Senang cerita, mahkamah memainkan peranan yang penting dalam menjalankan proses perbicaraan, memberikan keputusan yang adil dan menjaga kestabilan dan keamanan dalam masyarakat. Apabila tiga kuasa ini tidak dipisahkan, banyak masalah yang akan terjadi. Antaranya, 1. Otoritarianisme. Apabila hanya satu bidang kuasa sahaja yang berkuasa, contohnya kalau bidang eksekutif menjadi terlalu berkuasa, otoritarianisme ini akan terjadi. Otoritarianisme ini adalah apabila kerajaan menyalahgunakan kuasa dan menyekat hak dan kebebasan rakyat. Yang kedua, rasuah. Apabila tidak ada sistem check and balance yang betul, rasuah yang akan terjadi. Pegawai kerajaan ada peluang untuk menyalahgunakan kuasa mereka untuk kepentingan dan menjalankan aktiviti haram atau tidak beretika. Yang ketiga, kepincangan politik. Apabila kuasa tidak seimbang, politik akan pincang dan tidak stabil. Ini sangat memberi masalah kepada negara yang mempunyai institusi demokratik yang rapuh dan boleh membawa kepada pergolakan, protes dan keganasan. Yang keempat, pentadbiran yang tidak efisien. Apabila kuasa dipusatkan kepada hanya satu cabang kerajaan, pentadbiran akan jadi tidak efisien kerana keputusan dibuat tanpa perundingan atau penyelesaian yang betul. Akhirnya, dasar yang dibuat tidak mengikut apa yang rakyat mahukan atau tidak menyelesaikan isu sosial atau ekonomi yang penting. Yang kelima, kekurangan accountability. Apabila tiada pemisahan kuasa, accountability akan terjejas kerana tiada badan yang bebas untuk memantau kerja kerajaan. Akhirnya, pegawai kerajaan akan semakin tidak bertanggungjawab di atas tindakan atau keputusan mereka. Ini hanyalah sebahagian daripada masalah yang akan timbul apabila tiga cabang kuasa ini tidak diasingkan. Penting untuk setiap kerajaan memastikan bahawa adanya check and balance supaya kerajaan yang bersih dan tak akan jadi isu-isu seperti ini. Konsep pengasingan kuasa adalah prinsip asas dalam sistem demokrasi moden. Walaupun kebanyakan negara berusaha untuk menggabungkan beberapa bentuk pengasingan kuasa, tahap dan pelaksanaan mungkin berbeza-beza. Walau bagaimanapun, terdapat negara di mana pengasingan kuasa tidak diamalkan dengan berkesan dan kuasa mungkin tertumpu pada satu cabang atau individu. Contoh pertama adalah China. China beroperasi di bawah sistem komunis satu parti di mana Parti Komunis China memegang kuasa muktamad. Walaupun terdapat cabang kerajaan yang berasingan seperti cabang eksekutif, perundangan dan kehakiman, kuasa Parti Komunis sering menggantikan dan mempengaruhi pembuatan keputusan di seluruh cabang ini. Yang kedua, Korea Utara. Korea Utara adalah negara totalitarian di mana kuasa tertumpu di tangan dinasti Kim yang memerintah. Pemimpin tertinggi pada masa ini iaitu Kim Jong-un memegang kuasa mutlak ke atas cabang eksekutif, perundangan dan kehakiman, menyebabkan kekurangan pengasingan kuasa. Yang ketiga, Arab Saudi. Arab Saudi mengikuti sistem monarki mutlak di mana raja sebagai ketua negara dan kerajaan menjalankan kuasa yang besar ke atas semua cabang kerajaan. Raja memegang kuasa eksekutif, perundangan dan kehakiman dan mengehadkan pengasingan kuasa. Fahamlah kan sedikit sebanyak tentang pemisahan kuasa dan betapa powernya kuasa-kuasa ni. So, kita boleh tengok contoh-contoh dalam dunia ni. Misalnya, di Amerika Syarikat, mereka punya pemisahan kuasa yang jelas antara presiden, kongres dan mahkamah.
Semua punya peranan yang berbeza tapi penting untuk mengimbangi kuasa. Tapi dalam sistem Malaysia, kita pun ada pemisahan kuasa. Kerajaan Persekutuan mengendalikan cabang eksekutif, Parlimen mengendalikan cabang legislatif dan Mahkamah mengendalikan cabang kehakiman. Tujuan utama pemisahan ini adalah untuk memastikan tiada pihak yang menyalahgunakan kuasa dan semua ada check and balance.